Kita bersama Dr. Renu Rajan, pakar perunding bedah gastrointestinal, berbelit lidah nak sebut, dan juga obesity. Baik, doktor, terima kasih banyak sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih sebab menjemput saya. Kami sangat-sangat berbesar hati sebab doktor tahu doktor bedah ni dia sangat sibuk, tapi bila dapat curi masa sekejap ni alhamdulillah. Baik, saya nak masuk bab pembedahan tadi dengan lebih jelas, tapi sabar itu nanti. Obesity dulu. Bagaimana senario obesity di Malaysia ni, kalau doktor boleh cerita sikit? Okey, so kita ni orang Malaysia memang kita suka nak jadi jago segala benda kan. Right? So for 7 years, 7 tahun berturut-turut kita jago di Asia Tenggara seperti yang tertera dekat TV tadi kan. Tapi sejak 2014 jurnal bernama Lancet. Okay, it's a very big journal. Dia buat kajian melibatkan semua negara termasuk kepulauan-kepulauan kecil. Okay. And dia dapat tahu, menerusi jurnal tu kita dapat tahu bahawa di Asia, bukan saja di Asia Tenggara, we are now second most obese. Kita kalah, bahagian wanita lebih daripada 20 tahun, kita kalah kepada Maldives. Negara yang semua orang suka lawat. And bahagian lelaki pula, for men above 20, kita kalah kepada Singapura. Tapi peratusan dia sangat kecil. 45 maybe perpuluhan saja beza. So tak jauh. So sekarang kita dah jadi jago first runner up lah dekat Asia, bukan saja Asia Tenggara. So obesity is a big problem. Kalau kita tengok 40+%, maksudnya 1 in 2. Kan? Betul tak? Hampir 50%. Tinggi. Tapi kalau bagi tahu sesiapa kat luar, betul ke doktor? Betul ke orang Malaysia ni besar? You see, the problem is bila sejak kita lahir, kalau inilah environment yang kita lihat dan kita diberitahu this is normal, maka percayalah kita. Kan? Mata kita rasa ni normal. Kalau besar sikit kita kata comel. Padahal kalau orang Jepun datang sini kata what's wrong with Malaysians? Why everybody is obese here? Kan? Right? So it's what you were taught daripada kecil. Apa yang kita diberitahu normal atau tidak. That's it. Persepsi. Baik. Right? So bila sebut jago, itu jago yang tak berapa perlu kita jadi jago lah sebenarnya. Okey, baik. Dan kanak-kanak pun antara yang macam doktor cerita 15%, tadi. 15%. And kalau sekarang kat Insta kita suka ambil gambar bayi-bayi yang berlipat-lipat kulit dia macam tayar Michelin. Michelin, yes. Kan? More likes, more love, kan? Betul tak? More shares, right? That's what we're chasing for. Tapi ada banyak penyakit yang boleh efek dewasa yang boleh juga berlaku dekat bayi. So be careful, siapa yang suka baby-baby yang comel ni semua, dosa, jangan buat macam tu. Make sure you control your kids food. Macam tadi video tadi sebut tentang BMI, tak ramai antara kita yang suka kira BMI. Tak ramai yang suka. Dan BMI ni dia ada tahap-tahap dia. Kalau lebih sikit tu okey, ataupun macam mana doktor cerita sikit? So untuk orang Asia, sebab kita ni tak setinggi Westerners kan. So untuk Westerners, kalau dekat Barat 30 BMI ni weight over height square. BMI 30 ke atas baru kira obese. Tapi untuk orang Asia 27.5 dah kira obese. So untuk ketinggian about 150 something, 80 kg dah kira obese. So earlier you were saying 90 something, sebenarnya not overweight. Syaril masa tu I rasa obese. Kita kalau kira kita akan tahulah masa tu kelas 1 ke kelas 2. Tapi kalau orang awam tengok dia kata just pipi je, perut je. Perut is just your tummy. Sebab orang Asia kita macam lollipop, tangan dan kaki akan kecil. It's just the tummy. But the tummy is what kills us. Perut ni akan membunuh kita. Okey? Betul lah. Semua benda yang doktor cakap tu betul-betul yang orang duk bercakap dekat luar sana. Daripada Bik cakap, dia doktor kot, mesti dia tahu. Doktor pernah obes tak? Tak. This is my heaviest. Ni pun saya tengah risau ni. Tak, doktor 2006 dulu ni Miss Malaysia India Global ini yang best juga. Anda semua yang tak pernah follow doktor kena follow IG Dr. Renu Dr. Renu. Dr. Renu. Okey, kena follow sebab doktor ni selain daripada share gambar, doktor suka share ilmu juga kan tentang obesity, so banyak benda. Anda kena follow IG doktor. Baik. Obesity, sebelum kita nak masuk bab sampai buang usus ni, apa sebenarnya bahayanya obesity? Okey, so obesity ni dikaitkan dengan lebih daripada 50 jenis penyakit. Allahuakbar. Right, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Simple migraine ke masalah semput, masalah jantung, paling popular kencing manis, infertility, polycystic ovarian syndrome yang jarang kita bincang pasal. A lot of ladies sekarang kahwin lambat. Badan besar sikit ada PCOS, PCOS. So PCOS ni menses diorang tak betul, susah nak ada anak. And then bila badan besar kita cuba IVF atau IUI pun kadang-kadang chances untuk dia sukses maybe 50%. So belanja duit banyak tapi you fail. And normally kalau PCOS ni bila dia fail pun orang cuma tanya, berapa banyak you belanja? Tak ada orang yang tengok perasaan wanita tu. Sebagai seorang yang ada masalah infertility, setiap kali dia fail IVF atau IUI, dia akan sedih, dia akan depressed. Nobody asks the woman.
Tapi kalau dia berjaya kuruskan berat badan dia, chances untuk dia dapat baby lebih tinggi. Dalam 3 tahun ni saja, saya dah ada 15 pregnancies. In fact, this month, 2 dah selamat lahir. Turunkan. Ya. Okay. 2 dah selamat lahir. So, fertility chances memang tinggi selepas dapat menurunkan berat badan. Baik. So, ada orang cakap genetik. Mak saya mungkin semua besar orang akan cakap so saya bukannya tak nak kurus, tapi memang keturunan alasan. saya. Alasan sebenarnya. Sebenarnya tak ada yang mustahil. Less than 1% sebenarnya genetik. There's a famous saying dalam bahasa Inggeris, dia kata, obesity doesn't run in the family. Okay. The problem is, nobody running in the family. Tak ada orang berlari dalam keluarga. Betul. So start running, okay? Weekend start running. Okey, baik. Mana dia gambar baby Michelin? Nak tengok sikit. Ini dia. Mana baby Michelin. Dia tunjuk kita. Sampai hati kita Michelin. Okey, Allah. Inilah ini yang kita sebutkan, tapi Betul. ini betul. So one of that, salah seorang bayi itu sebenarnya dioperate oleh rakan saya sendiri dekat India. Yang kenal lah. Okey, kat So India. budak-budak ni sebenarnya 3 adik-beradik yang ada masalah obesity and also sebenarnya dia ada masalah obstructive sleep apnea, iaitu berdengkur. Tengok, tak nampak leher. Betul. Right? So kalau dia tak dapat oksigen yang cukup, dia akan berdengkur. And benda ni kalau berlarutan, dia tak boleh concentrate dekat sekolah. Dan lama-kelamaan masalah jantung akan start juga untuk budak-budak ni. So Baik. Okey, macam mana nak kawal obesity pula? Kalau sebelum sampai tahap yang agak serius macam adik-adik tadi, macam mana untuk kita kawal, doktor? Selain pada kawal makan lah. Alright, so dia bermula dari rumah, right? Betul. Everything starts. So saya selalu kata the mom and the dad memainkan peranan yang sangat besar. Jangan dengar cakap orang. Belajar. Kalau dah ada anak tu, belajarlah. Kalau kita sendiri pun badan kita besar, kita kena fikir macam mana kita akan inspire anak-anak kita untuk hidup sihat, right? So we have to be healthy. Lepas tu prepare makanan yang sihat. Berhenti bagi budak-budak ni makan all this fast food, kan. Jangan kata kalau dapat 4A saya bawa ke sini kedai makanan fast food ni. Jangan. Start healthy lifestyle starts at home. Weekend cuba buat aktiviti keluarga, kan. It has to start like that. Betul. Kalau dah obese tu nanti kaedah rawatan dia berbeza. Start daripada ubat ke gymming and then finally surgery, kan. So that's a different topic. Tapi kalau kata macam mana nak menangani obesity daripada awal, I think it starts at home. Di rumah. Di rumah. Okey. Kita ni boleh bilang berapa kali perlu kita keluar daripada badan. Kadang-kadang parking pun kalau boleh nak betul-betul depan pintu tu. Depan pintu. Tak boleh. Tangga memang tak lah. Buat illegal U-turn. Siap buat illegal U-turn, parking, kan. Kalau lift tu 15 minit, tunggulah depan tu. Ada, subhanallah. Okey, baik. Doktor, ini sangat penting yang kita nak bawakan pada hari ini. Cara yang sangat, mungkin orang sangat skeptikalnya, takutnya kalau melalui pembedahan. Tapi sebenarnya, kata doktor, itu selamat. Okay, kita cerita dulu. Selain macam mana untuk kita atasi obesity melalui pembedahan ni? Okey, so first of all, masalah obesity ni ada 3 kaedah. 3 kaedah, Satu, lifestyle modification atau modifikasi cara hidup kita sendiri. Makan sihat, exercise, kan. Nombor 2, cara kaedah rawatan perubatan. So ada banyak jenis ubat yang boleh membantu. And then nombor 3, yang lifestyle tu termasuk diet sekali. Yang nombor 3 is surgery. Surgery nombor 3 sebenarnya. Tapi dia bukannya dia kena melalui satu-satu. It can even be together. Maksudnya lifestyle dengan ubat pun boleh cantum. Ubat dengan surgery boleh mix. Atau everything together pun boleh. It depends, case to case scenario. Siapa yang kita akan terus pergi ke surgery atau siapa yang kita akan sarankan exercise dulu, depend on case to case basis. Tapi selalunya surgery ada indikasi dia lah. BMI 32.5 ke atas. Kritikal lah tu kita kata. Bukan kritikal lagi. Dia baru kelas 2. Kelas tapi 2 dia baru? hampir nak pergi ke kelas 3. Tapi dah boleh bedah, Boleh. Kelas 1 pun kalau 27.5 ke atas dengan masalah kesihatan seperti kencing manis yang walaupun dah on medication, dah cuba ubat, pakai endocrine, dah cuba maksimumkan ubat, dah pakai insulin semua tak elok-elok, then usually diorang akan rujuk pada kami, kata okey, jom kita buat multidisciplinary. Doktor endocrine pun masuk, pakar bedah pun masuk, kita bincang dengan patient. This is your option. You go on macam ni, berat badan kamu tak turun, your insulin level is going to go up very high. Kan? And then masalah-masalah dia, once dah ada kencing manis, dia akan efek semua organ dalam badan. Betul. Bukan saja bacaan, saya cocok 10. 10 ni tak ada makna sebenarnya. Efek kencing manis tu pada organ-organ dalaman, ginjal, mata, jantung, everything. Every day yang kita hidup dengan kencing manis ni, organ-organ dalaman kita makin rosak. So something needs to be done. So that's when kita akan offer kat dia, okay, jom kita buat surgery. So even lower BMI, bila kita duduk bersama dengan tim-tim lain, kita dapat buat juga. Doktor mensyarah ke dulu? Tak.
Macam dewan kuliah kita rasa. Saya khusyuk mendengar. Saya kena belajar dari Syaril. Syaril lagi hebat. Salute you, doktor. Okay. Baik, bicara doktor kembali. Kita bersama dengan otai kita pada malam ini, doktor. Baik, doktor sediakan beberapa slide yang sangat penting untuk cerita kepada anda. Baik, doktor, apa ni? Apa ni? Ni saya buat dekat my Insta ni. Saya selalu dengar macam ni. Okay, my own mum pun. Kalau saya berat badan saya naik sikit, dia kata, maybe you need to diet. Kalau saya hilang 2.5 kg. Okay. Muka awak dah cengkung lah. Nampak macam orang sakit. Janganlah makanlah. Masa itulah datang manisan. Kan? So, Malaysia ni kita suka muka bulat-bulat. Kita tak suka orang yang sihat. Okey, baik. Next, jom kita tengok. Okey, inilah yang bahayanya. Ni lagi satu. Kalau kita nak tegur pun, kita nak tegur, kata kita pergi kat mana-mana, mum, cakap, I think your daughter or son ni, badan dia besar sikit. Careful. Takut nanti dia dapat masalah. Betul. Anak saya tak obes. Tulang besar. Tulang dia je besar. Tulang besar. Mana ada tulang besar? There's no such things. Tengok gambar ni. Tak ada. Dia boleh panjang atau pendek. Tapi there's no such thing as big bones. Okay. This is all just fat. Alright? Ini ekstrim yang betul. Betul. So kita kena berhenti cakap. Jangan big cakap. Bones. Jangan gunakan alasan besar, tu. Cuma kerangka saya je besar sikit. Ingat Alright. Ini yang kita pernah tunjuk tadi, klasifikasi BMI orang Asia berbeza. Okey, doktor. Alright, so range, this is untuk orang western side, barat. 30 ke atas baru kelas 1. Kita 27.5 seperti yang saya katakan tadi, kita pendek. So when we are short, obesity dia lebih kepada bahagian sentral. Okay, tangan dan kaki macam lollipop. Kecil, right? So it's here. Yang orang kata, ni bahagia lepas kahwin, kan? Isteri pandai jaga, happiness, prosperity. Ini tolonglah jangan. Careful. Alright, baik. Itu dia. Okay, so kelas 3 tu dangerous. Ini penting. Obesity dan kencing manis. Ni yang saya kata, yang kita cocok tengok 10, 9 tu kan. That's just a number. Tapi masalah yang sebenarnya berlaku dari segi selular. Semua organ-organ dalaman kita makin rosak setiap hari yang kita ada kencing manis. Kalau pasien datang kat saya kata tak ada kencing manis, bila saya cek ada pun dia kata, ya ke doktor? Suspek je kot. Mana ada suspek? Result depan mata. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Result depan mata. Kalau 6.4 HbA1c maksudnya kencing manis. Hidup dalam penafian kita kan. Betul. Denial problem. Okey, ini maksudnya yang dah kritikal lah kan. Kritikal lah. Janganlah sampai tahap kena potong kaki. Kan? Baik, kita reverse sebelum sampai tahap tu. Okey, baik. Ini fatty liver. Fatty liver yang teruk. Fatty liver maksudnya lemak di dalam hati. Biasanya kalau dah kelas obes 27.5 ke atas dah memang ada masalah ni. Dan hati adalah satu organ yang sangat penting, Syaril. Okey, betul. Lemak ini? Ni bukan lemak ni. Ni dalam ni hati ni. Ni hati. Itu hatilah. Hati kita ni sebenarnya orang Malaysia ni suka fokus pada ginjal. Buah pinggang saya okey tak, doktor? Tak ada orang tanya, hati saya okey tak? Hati bukan hati ni hati, liver. Alright? Kita hati saya okey tak lain. Hati ni sebenarnya sangat penting sebab dia adalah organ yang menyah toksinkan segala benda yang kita makan. Untuk menjadikan dia selamat untuk digunakan oleh sel-sel tubuh badan kita. Once dah digunakan, baru dia akan dilupuskan oleh buah pinggang. So you see, entry dengan exit. Okay, so hati tu penting. Kalau hati rosak, finally dia boleh jadi cirrhosis dan kanser. So sebelum dia jadi cirrhosis, yang tahap yang tak boleh reverse, dia fatty liver. Ni dah ada kesan-kesan luka ni semua disebabkan fatty liver. Baik, bukan hati je kena bersih tau. Hati ni pun kena bersih juga. Okey, banyak analogi doktor bawa hari ni ya. Okey, ini pula. Ni cirrhosis. Ni tahap yang tak boleh reverse. So ni patient yang mana saya letak kamera, kita mula-mula plan nak buat bariatrik. Tapi bila saya nampak liver cirrhosis, saya tak boleh jalankan pembedahan bariatrik. Saya kena keluar dan rujuk pada pakar gastromedical untuk rawatan untuk cirrhosis. Cirrhosis maksudnya? Dah rosak. Rosak terus? Dah rosak terus. So patient ni memerlukan liver transplant. Ya. Sebab dia dah inilah yang rosak tu dia punya ni. Dia dah tak cantik, nampak macam jerawat batu. Okey, ini ada video. Okey, jom kita tengok video sekejap. Okey, baik. Ini dia. So bila hati rosak, patient ni dia ada angin pasang sekali. Tapi bila hati rosak macam ni, selalunya kita akan nampak cecair pun dalam badan. Doktor, ini betul dalam badan manusia? Betul, dalam nampak tak cecair-cecair tu? Oh my God. Right, so all that cecair nama dia ascites. Dia disebabkan oleh hati yang rosak. Ini dalam badan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, dibawa melalui kamera. Lebih daripada 1 liter cecair. Baik. Untuk TV ni dia tak boleh nak tunjuk lebih sangat. Betul. Nanti orang tak lalu makan. Orang tak lalu makan. Tapi kalau tak tunjuk, orang tak percaya. So kita tunjuk sikit-sikit lah. Okey, baik. Jom. Ni fatty liver, so kanak-kanak juga. Yang tayang Michelin tu, so your children can also have fatty liver. Be careful. 25 years later nanti boleh dapat kanser. Ini kedudukan liver kita macam ni? Liver, betul.
kat sana. Dia bukan dekat sini. Sini jantung. Maksudnya healthy-nya macam ni. Bila lepas tu dia jadi besar and then finally dia akan kecut. Dia dah jadi macam tu. Betul. Oh, Akbar. Ni kalau isap okok jadi macam ni hati kita? Tak, kalau minum arak. Oh, jadi macam ni? Selalunya liver cirrhosis dikaitkan dengan alcohol consumption. Tapi ramai yang tak tahu obesity juga boleh menyebabkan. Penyakit hepatitis juga boleh menyebabkan cirrhosis. Okey? Okey. Baik. Jom kita tengok ini. Kanser. Lebih daripada 10 jenis kanser dikaitkan dengan obesity. 10 jenis kanser. Daripada atas sampai bawah. Okey, breast cancer, liver. Dikaitkan dengan obesity. Okey. That's one of the reason kita punya cancer rates kat negara ni pun makin muda sekarang patient. Tak macam dulu-dulu 70-80 tahun baru dapat cancer. Sekarang 20-30 dah dapat cancer. Kan, cuba tengok ni. Obesity lead to cancer sebenarnya kan. Fast cell, estrogen. Okey, baik. So kebanyakan kanser melibatkan kanser esophagus, payudara, liver, perut, pundi hempedu, buah pinggang. Semua organ lah yang boleh difikirkan boleh dapat kanser disebabkan obesity. Allahu Akbar. Takutnya kita... Ni gambar sebenar kanser esophagus. Barat esophagus. Dia jadi macam ni, betul. Ni seorang pesakit yang obes. BMI dia 32.5 dan dia ada kanser esophagus. Umur dia cuma 31 tahun saja masa tu. Esophagus ni inilah dia saluh hadam. Saluh hadam yang straight ni dia jadi macam ni. Betul. Dia dah ada kanser. Subhanallah. So jangan tunggu sampai macam ni. Okey, ini gambar yang tadi. Yang kita tengok tadi. Go to the next slide. Baik. Ni boleh dia. Kita main video ni tak? Okey, ada video ni tak? Perbit kita mainkan video ni. Berdengkur. Ni kita biasa dengar. Suami saya, isteri saya berdengkur, kadang-kadang dia berhenti bernafas. Okey. Dia berdengkur, lepas tu quiet. Sampai saya kena tolehkan dia punya kepala, pusingkan kepala dia atau letak bantal. Kita selalu dengar this thing. Right? That is actually severe obstructive sleep apnea. Berdengkur ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kurang oksigen ke otak. So because of that, badan kita ni bergegar untuk kejutkan diri kita supaya kita tarik nafas. Supaya kita bernafas. Sebab kalau kita tak cukup oksigen, kita boleh mati. Right? Tapi kalau benda ni dibiarkan berlarutan berpanjangan, apa yang akan berlaku? Kita boleh dapat masalah jantung juga. Sebab jantung kena work lagi kuat. Dia kena kerja lagi kuat untuk hantar lebih banyak darah. Darah yang bawa oksigen ni akan membantu kita bernafas. Sleep apnea ni adalah salah satu masalah yang dikaitkan dengan obesity yang boleh kita reverse melalui pembedahan bariatrik. Baik, ini dia rasa seolah tak cukup tidur, risiko tinggi dia orang untuk kalau kita bercakap dengan dia pun dia akan mengantuk. Dia akan tertidur. Tapi dengkur ni memang obesity saja. Kalau orang yang kurus dengkur boleh, that one because of deviated nasal septum. Sinus problem. Baik, kita tak jumpa cari video tu sebab banyak sangat. Kita tunjuk balik. Okey. Obesity, infertility wanita. Yang saya katakan tadi PCOS. Ni untuk wanita. Masalah. Bukan saja wanita, dia boleh efek kat lelaki juga. Maybe we go to the next slide. So menses, wanita mana yang badan dia obes, ada masalah menses, maksudnya dia punya period dia tak tentu, tengah cuba nak ada anak, please discuss dengan pakar bedah anda mengenai rawatan-rawatan untuk mengurangkan obesity. Sebab kalau kita dapat mengurangkan berat badan, your fertility rates and fertility chances are higher. Baik. Ini dia 12 bayi lahir selepas bariatrik sampai 2009 dah 15 and bulan ni saja kita dah ada 2, ada 1 set kembar pun. Yes, and all of this tanpa IUI atau IVF. Alhamdulillah. Disebabkan turunnya berat badan. Ini untuk lelaki tadi. Tengok lelaki pun jangan main-main. Betul. Ini pun boleh. Selalunya wanita yang dipersalahkan. Tak ada zuriat, wanita yang dipersalahkan. So masalah obesity ni, saya tak boleh bantu ya tuan-tuan. Kalau bahagian lelaki, scrotum, sperma kita dihasilkan dalam testis kan? So testis tu di luar bahagian badan. Betul? Supaya dia punya suhu dia 1 darjah kurang daripada suhu badan kita. Tapi kalau lemak berlebihan di bahagian ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayangkan suhu dekat sini panas. So dia boleh efek. Selain daripada masalah hormon, that is also one of the reason. So, ni cuba zoom kat sini ni. Yang kuning-kuning ni lemak lah ni. Lemak lah. Ni. Kita kuning-kuning lemak lah ni. Ya Allahu Akbar. Okey, so dia boleh efek dia. Dia boleh efek. Kualiti. Betul. Dia punya jumlah sperm dia, dia punya pergerakan dan juga dia punya bentuk pun boleh efek. Okey, baik. Allahu Akbar. Baik. Sahabat-sahabat sejenis dengan saya. Okey, baik. Dan ini dia untuk kaitan obesiti dan batu karang. Undi. So ni paling banyak saya pernah keluarkan is dalam almost 170. 170 batu. Ini batu batu. Boleh buat rantai. Allah. Saya nak. Selalunya kita akan pulangkan batu tu kat patient. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya apa ni? Sepatutnya tak ada. Sepatutnya jus hempedu sahaja. Sepatutnya dia cecair. Dia cecair liquid lah. Cecair yang dihasilkan oleh hati untuk pecahkan lemak. Tengok nampak tuan-tuan perempuan. Sampai tahap tu. Lain kali saya kongsi gambar yang 100 lebih tu. Okey, baik.
Okey, inilah kita tunjuk dulu sebab Alright. kena ambil suhu berehat sekejap. Okey, Boleh. baik. Ini obesiti dan juga sakit sendi. Sakit Ini sendi. biasalah kan kalau dah obesiti habis sakit sendi, lutut, sakit slip disc. So saya ada ramai pasien yang susah nak solat kan. Dah dapat slip disc sampai Baik, baik. pakar spine kata okey kita kena buat operation. So nak buat operation spine ni ramai yang takut. So kecederaan yang dah berlaku kita tak boleh reverse. Tapi bila berat badan berlebihan dia akan menekan lagi dua tulang tu yang menyebabkan sakit urat lagi teruk. So if we can kurangkan berat badan, release sikit pressure tu, so kuranglah sakit. Tak perlu buat operation, melainkan betul-betul perlulah. Baik. So a lot of my patient daripada tak boleh berjalan sekarang dah boleh panjat bukit. Ini dia, ini kritikal sangat ni sampai Ni urat-urat timbul Sebab lemak menekan dekat bahagian abdomen tu, dia blok saluran darah. So dapat urat timbul. Okey, baik. Kaedah rawatan. Baik, kita nak berehat sekejap ke? Okey, boleh. Okey, kita berehat sekejap doktor boleh? Boleh. Sebab doktor memang aktif hari ni. Untuk bercerita dengan kita semua, kita rehat sekejap bagi ruang doktor ambil nafas sekejap. Selepas ini banyak lagi tentang kaedah rawatan untuk masalah obesiti. Ini memang kita punya benda penting nak cerita pada malam ini. Dan tadi banyak benda yang doktor cerita, sekarang doktor nak cerita jenis apa? Pembedahan bariatrik ada. Apa sebutan dia? Bariatrik. Bariatrik. Yes. Bariatrik ni dia ada banyak jenis sebenarnya. Banyak jenis, 26 jenis hari ni. 26 Allah, kita nak cerita hari ni? Kita nak cerita hari ni lebih kepada 4 yang kita kerap dengar. Okey, salah satunya So pembedahan prosedur bariatrik ni ada 2 jenis. Satu melibatkan pembedahan, satu yang tidak melibatkan pembedahan. Yang tidak melibatkan pembedahan dijalankan secara endoskopi. Endoskopi ni pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Yang dia teropong mulut, tengok perut, kan ada gastrik ke tak. So cara yang sama. Patient tidur. Patient tak sedar apa-apa. Kita bagi ubat bios. Dan kita masukkan satu belon yang kempis ke dalam perut. Kalau nak tengok video tu ada on my Insta. And then belon ni akan dikembungkan dengan 500 ml cecair. Dia jadi besar. So tak boleh makan banyak. Lepas 10 bulan kita bocorkan dia, kita keluarkan. So you can lose about 18 ke 23 kilo macam tu. Maksudnya belon tu dia serap apa? Dia tak serap apa-apa. Dia just duduk sana, dia buat kamu tak boleh makan banyak. Sebab ada sentiasa ada something there kan. Kita macam rasa penuh perut. Macam makan benda-benda tu tak turun. Something like that. Ada something there all the time. Kan? So you tak boleh makan banyak. Kau makan banyak muntah. Bijak. Tapi the thing is dia temporary. So lepas 10 bulan tu kita kena keluarkan. And hopefully patient tu tak adalah kembali ke cara lama. Kalau kembali ke cara lama, yo-yo lah. Yo-yo lah. Now bending ni dah tak popular sebab dia punya komplikasi bend ni quite bad. So kita beralih kepada sleeve dengan bypass. Baik. Sleeve adalah? Sleeve melibatkan potongan perut sahaja. Melalui kaedah laparoskopi, iaitu temukan kecil di bahagian abdomen. And kita akan buang 70%. Kejap lagi kita akan tunjuk video. Baik, sabar tunjuk video lepas ni. Sebelum kita tunjuk video tu, kita just nak cerita sikit pasal bypass. Bypass ni orang selalu confuse. Ni pintasan usus. Kalau tengok kat sini Syaril, nampak kita potong usus sambung kat sini semua kan? So perut dia lagi kecil, lepas tu kita akan potong usus buat bypass. Sebab tu kita namai gastrik pintasan. So siapa yang akan dapat gastrik bypass, siapa yang akan dapat sleeve gastrectomy ni bergantung case to case scenario. Dua-dua prosedur pun very effective, equally good. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni sebenarnya tak ada beza satu antara satu lain. Alright. So sekarang ni kita nak tengok video sleeve. Tapi yang popular kat Malaysia sleeve. Jom kita tengok video yang ni video doktor sendiri ke pembuat pembedahan ke? Bukan, dia video animation. Senang sikit nak faham. Baik, jom kita tengok video yang sangat sesuai untuk kita fahami dengan lebih jelas lah. Kalau tunjuk video yang real nanti tak lalu makan semua. Ini dia. Yang di-animatekan lah. Baik. Alright. Dia bergerak ke? Play ke? Cuba play. So kalau kita tengok tu selalu hadam masuk ke dalam perut. Ni perut. Ini masa kita makan dia masuk perut lah. Lepas tu nak tunjuk dulu anatomi. Lepas tu apa yang kita makan akan dicerna masuk pula ke dalam usus kecil. Usus kecil dan usus besar kita 10 meter panjang Di barang kita dah 10 meter. So ni sleeve gastrectomy. Apa tu sleeve gastrectomy? Kita akan melakukan potongan perut sebanyak 70% bahagian glebeh tu. Dia potong situ. Kita keluarkan. Kita keluarkan melalui tebukan kecil. Tebukan tu semua 1.5 cm je, tapi saya akan keluarkan melalui lubang tu. Jahitlah. Tinggal kita keluarkan, potong dan keluarkan. Alright. Then tinggallah bahagian ni saja, itu 30% saja perut. Dia tak leaking ke? Tak leaking lah. Janganlah sebut leaking kan. Buat appendix. Aku nak tengok foto macam tu. Semua pembedahan ada risiko. Tapi pakar bedah anda akan ambil langkah-langkah yang sewajarnya. Kita jangan fikir yang buruk. Maksudnya kita potong, dia pun kecil dan kecil. Tapi bukan semudah itu, Syaril. Semua orang kata, habis lepas ni saya tak boleh makan lah. Saya terseksa lah. Saya tengok makanan saya tak boleh makan. Tak. Bahagian yang glebeh tadi tu, yang 70% yang saya keluarkan tu, dia ada hormon
hormon yang mengawal nafsu pemakanan kita. Apa nama hormon tu? Ghrelin. Ghrelin. Okey. Ghrelin ni sebenarnya terletak di bahagian ni. 70% kita punya perut tu. Maksudnya 90% ghrelin. Ghrelin 100% kat seluruh bahagian perut. Tapi 90% daripada ghrelin tu terletak di bahagian 70% ni. So sometimes patient tanya, doktor, tak payahlah potong 70, ni pun nak diskaun. Orang Malaysia suka diskaun. Doktor, potong 50% cukup. 50 pula. 50 enough. Kata, puan, kalau saya potong 50, nanti saya tinggalkan lebih banyak ghrelin. Then baru you akan terseksa sebab nafsu makan tu ada. Tapi tak boleh makan. Kalau perut terkecil dan saya keluarkan nafsu makan, saya letak nasi kandar depan kamu pun kamu tak akan makan. Kamu tak akan ada selera. Initially, especially the first 6 months. Kamu akan pilih makanan. Even sometimes 1 dalam 5 patient yang saya operate, dia bau dan dia rasa dia orang pun berubah. 1 dalam 5 patient saya dia tak suka nasi. Bayangkan orang Malaysia tak suka nasi. Selepas pembedahan baru tak suka nasi. Kalau sebelum dia kena paksa diri dia tak makan. Selepas dia memang tak suka. Ni bahagian kita keluarkan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok dengan jelas ni. Inilah perut yang dipotong yang doktor keluarkan dan bergambar pula tu. Semua patient saya akan dapat gambar. Sesi bergambar pakai bedak anda dengan perut anda. Ini Ya, sebab kalau tidak dia tak percaya. Yang ni doktor tau. Doktor. Saya. Maksudnya kalau tak percaya ada nama. Dia besar. That's why kita makan sometimes kena buka our belt kan. Semput. Ni sebab dia tengok betul-betul bawah dada. Ya Allah. Mana tak semput? Kan. Penonton kena faham jugalah. Kadang-kadang orang ingat perut ni dekat bawah ni kan. Bawah ni usus. Perut ni dia dekat sini. Kita kata pedih ulu hati. Sebenarnya pedih perut. Yes. Kat sinilah perut. Bawah ni dia punya ulu hati. Usus kat sini. Wow. Right. So benda ni sebenarnya dikeluarkan melalui tebukan kecil je. Okey, baik. Ini apa? Ni risiko. Semua orang selalu tanya, doktor, bariatrik ni selamat tak? Bukan bahaya ke? When you are obese, semua pembedahan pun high risk for you. Betul. Tapi dari segi teknikal, pembedahan bariatrik ni sebenarnya lagi selamat daripada pembedahan untuk pundi hempedu, hip replacement atau open heart surgery. Technically, dia punya risiko dia lebih kepada bios. So that's why kita punya pemilihan pakar bios kita penting. We have to have a pakar bios yang familiar dengan bariatrik. Dia tahu ubat apa nak bagi. Sebab dia yang akan tidurkan pesakit kita. Dan 0.3% saja risiko dia. Baik. Right? Okey. Ini how popular is bariatric surgery in Malaysia? So kalau tengok daripada 2010 sampai 2016 dah makin naik. 2017 double. 2018 dah 1,200. Tahun ni kita expect a little bit more higher lah. Ini one of my intuition. Yang dah daripada 181 kilo, 151 kilo, 125 kilo dan akhirnya ni not this patient, this one. Dah saya S. Tapi apa yang saya nak tunjukkan Syaril sebenarnya, it's not about weight loss. Saya tak nak patient saya kurus mata-mata, lepas tu ada daging gelebek, mereka tengok diri mereka kat cermin, mereka tak suka. Sebab body image issues boleh berlaku, patient boleh masuk ke dalam depression. So kita sebagai seorang pakar bedah, saya kena terangkan kat pesakit sebelum pembedahan, I want you not just to lose weight and be healthy, tapi saya nak kamu tonkan balik diri kamu. Mungkin benda ni nampak macam lucu awal-awal, tapi kalau tak diambil serius boleh menyebabkan depression. So kalau kamu tengok dia, Julai 2018, 181. This is now. Dalam setahun lebih, 100 kilo. And tak nampak pun daging gelebek. Nampak steady. Kan? And then sekarang every weekend dia akan hantar saya gambar dia lari. Tengok. So remember now he's running. So there's somebody running in the family. Potong perut saja pun kalau tak melalui proses usaha kita that's why bila Syaril selalu orang bertanggapan, I selalu dengar benda ni this one patient memilih jalan pintas, cheating method. It's not true. Tak, patient yang buat bariatrik dia kena berkorban banyak sebenarnya lepas pembedahan. Dedikasi yang diorang tunjukkan tu saya memang tabik.